Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini sama-sama kita boleh dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita bersama di dalam ruangan pengajian tafsir Al-Quranil Azim daripada surah Zukhruf. Setelah daripada kita dengar 2, 3, 4 ayat keratan pada semalam itu, pada pagi ni kita akan sama pula pengajian tafsir kita biiznillah ta'ala ayat yang ke-29. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala duk cerita tentang hal Nabi kita juga, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, serta dengan ayah dia dan kaum dia terhadap pendirian
yang ditegaskan oleh Nabi kita iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sebagai bapa kepada sekalian nabi-nabi rasul-rasul hak kamadian ini, maka dia adalah seorang nabi kita juga, tak ada salah. Walaupun syariat tu kita pakai syariat nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad. Walaupun begitu, Nabi Ibrahim ni adalah satu tokoh Imamul Hunafa, imam sebagai qudwah, sebagai contoh tauladan yang teguh lagi tegak tentang dia nak menzahirkan pendirian dia. Inilah Islam yang sebenar. Kita kena menzahirkan pendirian kita di tempat yang kita kena menzahirkan. Kerana Islam ini adalah agama yang benar, sama ada di hadapan ataupun di belakang, sama ada di luar ataupun di dalam. Dengan itu, pendirian dia yang tetap ini, Allah Ta'ala memujikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekalipun kaum dia dan ayah dia tak mau nak terima ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun begitu juga. Tuhan puji dia, Tuhan agungkan dia, walaupun kaum penduduk Quraisy yang ada pada itu zaman tak terima juga dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Walaupun begitu, Allah Ta'ala ni, dia apabila dia berjanji, dia tak silap janji. Ya hak silap janji ni orang yang lemah. Yang lemah sahajalah yang silap janji. Nak mari, tak mari, nak beri, tak beri, nak gi, tak gi. Ia makna kata dia boleh silap kerana kelemahan yang ada di diri dia. Adapun Tuhan yang tidak ada kelemahan, Tuhan kita yang sempurna dengan kemuliaan, sempurna dengan kekuatan, dia taklah layak bagi dia nak yang menyalahi janji. Tuhan janji kata Tuhan nak merahmati terhadap mereka yang tidak beriman sekalipun. Kata kalaulah mereka itu tak mau nak beriman, tak mau nak terima ajaran daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa datang oleh rasul-rasul nabi-nabi dia kepada mereka itu kaum, Tuhan pun tak ada beri, kata dalam arti kata tak ada beri azab selalu, tak ada beri mati selalu, tak ada beri seksa selalu. Tak. Bahkan Tuhan ayat dalam Quran di sini. Cuba kita tengok. Sini nak ayat kata Islam kita ni agama yang buka luah. Agama yang tak mau nak paksa orang tu, paksa orang ni. Agama tak mau nak memunahkan perasaan. Tak. Yang nak kita tu benar-benar nak sungguh daripada hati. Bukan daripada paksaan, tekeni dan sebagainya. Itu bukan. Tuhan katakan, coba kita tengok dalam Quran tu sama-sama. Tengok dengan mata kita sendiri, dengar dengan telinga kita sendiri, daripada guru-guru yang senantiasa duk syarah, duk mengajar, duk menyata akan isi kandungi ayat Quran hak kita ni lah. Maka kita akan dapat 2-3 ganjaran duduk dalam majlis ilmu. Kemudian mata kita tengok kepada Quran, telinga kita dengar kepada ajaran dia, faham apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala melalui guru kita terjemuh, guru kita beri keterangan. Allah kata ganjaran itu berlimpah ganda. Bukan satu, itu bukan. Tuhan kata bal a'udzubillahi minasyaitanir rajim bal matta'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Bahkan
Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala lah matta'tu haula. Bahkan aku berikan, aku biarkan, seolah kata beri masa kepada dia. Aku biarkan dia, mereka itu, mereka itu, haula di situ tu. Haula kena kepada kaum yang tak mau nak terima ajaran. Ihtimal alim ulama kita di sini kena kepada dua lalu dah. Kaum Nabi Ibrahim AS dan kaum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haula itu makna kata mereka yang ada zaman Nabi Ibrahim dan mereka yang ada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Setengah ulama yang kata dak, bal matta'tu haula. Haula di sini kena pada kafir Quraisy musyrikun sahaja. Adapun hak kumpulan Nabi Ibrahim tadi itu, dia sebagai hikayah, cerita, kisah untuk nak berinya semangat, berinya kekuatan ruhaniyah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun begitu, digabungkan dua pendapat tu oleh para ulama kita kata, dua tu tidak jadi khilaf sehingga tak boleh kita nak gabungkan sekali. Nak boleh capur sekali itu bukan. Bahkan aku, iaitu Allah Ta'ala itu matta'tu. Kalimah matta'a ni makna kan? Makna berikan tempoh kepada dia, beri kesenangan kepada dia, beri makan, beri minum, beri sihat, beri anak pinak, beri harta benda, beri segala-gala, beri daripada nikmat-nikmat. Nikmat hak besar sekali, tak lain tak bukan, iaitu kesihatan. Mereka ini sihat. Sehat dia sampai ke dia tak kenal Tuhan dia hak beri sehat tadi. Tahu? Itu makna matta'tu haula. Sehat hak Tuhan beri itu tu kepada dia, ia guna sehat tu lawan Tuhan dia. Tak tahu, kira ambil. Allah kata, ia tak ingat kata sehat tadi itu, tu pia yang beri. Ni rugi orang tak kenal Tuhan. Rugi orang tak kenal Tuhan. Ni terkadang lah nikmat yang kita dapat, berbagai-bagai nikmat, terkadang direct daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama kesihatan, kekuatan dan sebagainya. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat tadi itu melalui manusia-manusia. Sama ada daripada guru, daripada ibu bapa, daripada kawan, daripada orang sekelilingi, daripada ni. Nikmat nak masuk, mari jumpa dengan kita, kita akan hasil perkara tersebut melalui perkara-perkara kita sebut tadi. Ada juga sejenis daripada manusia terlupa. Terkadang ambil ilmu daripada manusia juga, ambil pada guru kita, terlupa nikmat tu. Terkadang boleh pangkat yang tinggi-tinggi melalui orang tu orang ni, kita terlupa kebaikan dia. Terkadang boleh kita dapatnya kemenangan dalam masalah kita, perniagaan ke, pengajian ke, masalah politik ke sebagainya. Melalui orang tu, melalui kita terlupa. Di sini adalah perkara-perkara yang kita tadi itu sebagai manusia tak layak. Kita nak buat lagu tu. Tuhan beri nikmat kepada dia, beri tempoh kepada dia, beri masa kepada dia. Pia mereka itu wa aba'ahum, serta pia bapak-bapak mereka. Allah kata satu keluarga. Keluarga orang tak beriman tadi itu Allah Ta'ala kurniakan kepada dia daripada semua perkara. Ini Tuhan ada ayat. Cuba kita perhati, tengok ayat hak Tuhan ayat tadi. Makna kata mereka ini, wa aba'ahum katanya ulama, Tuhan beri masa, beri rezeki, beri nikmat kepada orang yang jumpa dengan Nabi SAW sedangkan dia tak mahu nak beriman. Jumpa dengan Nabi Ibrahim sedangkan dia tak mahu nak beriman. Dan ayah-ayah dia, tok nenek dia hak ada lagi umur tadi tu, katanya ahli tafsir, Allah Ta'ala beri umur mereka ini panjang.
Allah, umur panjang. Umur mereka itu panjang, tapi panjang duduk dalam kesesatan. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itulah dalam syariat kita, Nabi SAW kata, dengan cara yang kita nak faham mudah ni, sebaik-baik manusia, mereka yang panjang umur, serta eloknya amalan dia. Dia sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, yang senantiasa perbuatan dia itu duduk gerak-geri dengan al-ihsan. 3. Beriman, Islam, ihsan. Hak ni semulia-mulia manusia. Ni terkadang kita tengok orang tak mahu nak beriman, umur dia panjang. Orang joli, orang tak berjuruh, orang zalim, umur dia panjang. Pegang jawatan kuasa lama. Di kalangan hak khususnya, orang hak tak beriman langsung. Dan boleh juga kita tengok kepada orang hak beriman, masuk dhimni, masuk juga di dalam itu ayat, iaitu gapo? Orang yang zalim-zalim. Kita tengok orang zalim ke orang panjang umur dia, sehat gitu dan gini. Itu dia. Itu makna kata bal matta'tu haula wa aba'ahum. Sehingga bila? Hatta ja'ahumul haqqu. Sehingga datang kepada mereka itu kebenaran. Al-haqqu di sini katanya alim ulama kita di sini makna ar-risalah. Makna ar-risalah. Risalah ni mana? Surat kiriman daripada Allahu Jalla Jalaluh kepada manusia. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Sehingga mana? Sehingga datangnya risalah. Risalah ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan wari. Wa minallahir risalah, kata ulama, wa minallahir risalah. Daripada Allah Subhanahu wa taala ar-risalah. Wa alaina al-balagh, dan di atas kami iaitu Nabi kita alaihi salatu wasallam beri apa? Beri keterangan. Wa minallahir risalah wa minan nabi sallallahu alaihi wasallam al-balagh. Daripada nabi itu, rasul itu beri balagh, menyampaikan. Wa alaina, dan wajib di atas kita at-tasdiq, kena benar apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Itu maknanya hatta ja'ahumul haqq. Al-haqqu makna wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Orang yang beriman, telah datang kepada mung tadi itu burhanum min rabbikum. Apa makna burhan? Keterangan yang benar daripada Tuhan kamu. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami turunkan cahaya yang mengandungi duduk dalam wahyu Allahu Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh dengan cara terang dan nyata. Tu makna kata hatta ja'ahumul haqq wa rasulun mubin, dan rasul yang nyata. Apa makna rasulun mubin? Katanya ahli tafsir di sini, yakni rasulun mubin iaitu rasul yang nyata bercakap. Rasul kita ni, semua rasul nyata bercakap dia. Kenapa kena nyata bercakap? Kerana dengan lidah dia, perkataan dia, itulah sebagai hujah di atas manusia. Manusia yang dapatnya hujah daripada perkataan, daripada penjelasan, hak keluar tubik daripada lidah para rasul, terutamanya lidah Nabi kita alaihi salatu wassalam, supaya nak buat hujah. Nak buat apa? Buat hujah. Kata Rasulullah telah rayak mari dah. Manusia, hukum aku siapa? Amaran aku siapa? Wahyu aku siapa? Uzur tadi itu tak boleh nak uzur lagi, sebab aku itu rayak dah. Rayak dah. Cerita dah melalui dia. Melalui rasul aku yang nyata bercakap. Itu setengah daripada ahli tafsir kata gitu.
Setengah kata wa rasulun mubin, makna kata rasul ini bukan sekadar dia itu nyata fasih dalam masalah bercakap bukan sekadar tu, bahkan dia kuasa nak huraikan, nak menjelaskan, nak menyatakan gapo kandak ki Allah Subhanahu wa taala macam mana. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat yang lain, Tuhan kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur. Lalu Tuhan kata, ini syahid dia, wa anzalna ilaikumudz dzikra fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaikumudz dzikra. Dan Allah Subhanahu wa taala buat turunkan kepada kamu iaitu az-zikr. Zik di situ makna gano? Yakni al-wahy. Kena kepada Al-Quranul Karim. Supaya apa? Litubayyina linnas, supaya engkau itu menyatakan bagi manusia. Khija Nabi mari menyata kepada manusia. Dengan sebab itu ayyuhal muslimun, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan terpedaya sama sekali kata ada lagi hukuman, ada lagi syariat, ada lagi undang-undang yang sakut paut dengan agama kita hak Nabi tak ada bayan. Tak ada. Jangan duk pedaya. Nabi tak ada menyata lagi sini. Kena ada orang yang tolong menyata daripada orang tu, daripada orang ni. Sedangkan dasar keilmuan daripada wahyu tu tak ada dengan mereka. Jangan gaduh percaya. Sebab kita duduk masa mana ni? Masa khadda'at, masa tipu daya. Penuh benar dengan orang nak heratkan kita, nak ambil habuai daripada kita. Kalaulah kita tu sebagai orang yang tak ada ilmu pengetahuan, habis kocek kata. Nah, habis umur, habis tenaga, habisnya segala-gala. Sebab apa? Sebab kita ikut perkara yang tak betul sungguh. Nak ikut boleh, siapa pun tak apa mengajar. Saya tak ada nak sekat, tak ada nak kata gapo, tapi ikut dengan alasan. Jangan sama sekali kita ada wah kecek. Mereka ada wah nak hurai, ada perkara yang dia nak hurai, perkara yang dia nak bercakap, perkara yang dia nak mentarikkan kita, sedangkan dasar tu tidak ada serta mereka. Jangan tu. Walaupun saya, walaupun siapa pun, jangan. Sebab apa? Itu bukan jalan yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan dalam sunnatin nabawiyah as-sahihah. Itu dia. Kalau tidak, nascaya kita akan jadi mangsa. Mangsa ni makna gano? Makna kata kita akan rugi. Kita akan rugi, sehabis rugi pula. Tak dapat gapo. Dengan sebab itu, intibah, jaga molek, berarti baik, tengok molek. Nak turut, nak ikut, nak pakai, nak amal, tengok molek. Ada dasar jadi molek. Kalau dalam Thailand ke, kalau nak makan gapo, tengok ada halal ke tak, ada oya ke tak. Ada ke tak hari yang dia itu buat bila, habis bila. Itu cara dia. Itu masalah kita nak menghidupkan jasad. Apatah lagi agama, din, iman kita, tauhid kita, Islam kita, ihsan kita. Apatah lagi benda lagu tu. Kerana benda itulah sebagai hakikatul hayah. Hidup hak sungguh hak tu. Tu faham jadi jelas di sini. Baik. Hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Dan rasul yang nyata. Ya nyata sungguh. Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum litubayyina lin-nas, supaya engkau itu ya Rasulullah menyatakan bagi manusia, supaya mereka itu boleh mengingati, boleh tahu, boleh reti akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Kerana Quran ini benda yang Tuhan khandaki baik kepada kita. Allah Ta'ala nak menyucikan kita. Sama ada jasad luar ataupun roh kita di dalam.
wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Taala tak ada nak menjadikan dalam urusan agama nak jadi susah payah dengan kita. Dak. Ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu ayyutahhirakum. Tuhan tak nak jadi susah payah kepada kita. Itulah hatta Quran mari ni dak. Tapi Tuhan nak menyucikan kita. Kita dok jadi lemah sebab cemar. Kalau tubuh badan kita cemar apa ya lemah. Roh kita kalau cemar apa lemah. Lemah belaka. Orang yang tiba dengan itu musibah ya rasa. Sebab kita kalau tak mandi, tak gapo wasarana, sedak duk dak. Fitrah manusia biasanya suka tak duk lagu tu? Tak suka. Juga roh dalam kita ni yang ada dalam jasad kita ni, kalau kita tak makan ni kepada dia, tak bela dia, tak bersihkan dia, tak ni, nescaya tak jadi sempurnalah hidup kita, tak jadi sempurna. Itu nak kita ingat jadi baik. Itu faham tu nah. Ini tu makna kata hatta ja'ahumul haqq wa rasulun mubin. Di sinilah wahyu Allah Jalla Jalaluh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh nak pecah lagi mari. Ya benda sambung. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tadi itu ya dok tetap gitu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah Taala mengajarkan Alkitab, yakni Al-Quran wal hikmah, iaitu sunnatun nabawiyah. Hidup sekali. Sebab itulah dua ni adalah seolah kata roh dengan jasad. Seolah kuku dengan isi. Seolah kulit dengan daging. Duk sekali. Ya tak boleh kita nak pecah di antara dua. Cuba kita perhati dalam ayat Tuhan tu, yang ayat gitu. Hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Dan Rasul itu nyata molek. Cakap dia, huraya dia, penjelasan dia, keterangan dia, jelas. Tuhan nyata kata jelas. Tak sadar pedaya lah. Kata nak jelas perkataan Rasul, pasti kena menjelaskan pula. Hasyiah di atas hasyiah ni ya kurang molek mana. Benda cerah dah ni kita tak boleh nak buat pasal ajar boya berni. Dah itu. Kalau lagu mana ye? Boleh Usama hajar boya berni. Faham dah hajar boya berni? Boya ni pandai tak berni? Pandai dah. Lepas tu kita hajar pula ya berni pula. Kalam Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ada tempat-tempat yang kita berhajat pada syarah. Okeylah situ. Tapi nak ayat tu semua tadi itu kita kena duk syarah belaka pula. Seolah kata Nabi kita kecek tak cerak. Kita boleh dengar daripada perkataan Rasulullah kata innamal a'malu binniyat, misal kata. Kita faham kata suhanya amalan kita terhenti di atas niat. Tak niat tak jadi. Belajar. Niat di mana, tepat dia tadi, nak mula di mana. Kita belajar dalam hukum, syarak hukum fiqh kita. Daripada alim ulama kita yang senantiasa heret kita, gantung molek dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya. Kemudian, cuba kita perhati pada ayat seterusnya, ayat 30 pula. Tabiat orang tak seterima kebenaran ni ada lagu ni. Tabiat tak saya terima kebenaran duk lagu ni. Lagu mana? Allahu Jalla Jalaluhu rayak pula dalam Quran dia. Allah seolah kata tabiat manusia yang tak saya nak terima, tak mau nak terima kebenaran, setiap masa, setiap tempat, setiap generasi, setiap mana-mana pun gini. Sebab tu kita apabila nak bawa kebenaran, tak kira lah midai gapo. Nak bawa keadilan, tak kira lah midai gapo. Nak bawanya keterangan, tak kira lah midai gapo. Oh, jangan sengka kata orang nak terima belaka. Tak. Kalau kita tak hati di situ, alhamdulillah, kita tak jadi serabut lah. Terkadang kita tak kena. Apabila kita rakyat dengan molek dah, pasti orang kena terima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia, semulia-mulia makhluk.
Sefasih-fasih manusia, seterai-terai cakap dan pahami dan sebagainya, orang tak terima juga. Masalah terima tak terima ni kerja lain. Faham tu tak? Sebab itulah kita faham kata kita duduk di mana, duduk buat gapo, nak heret manusia ni ke mana, kita kena tahu. Tuhan katakan nak tengok. Qala subhanahu wa ta'ala, walamma ja'ahumul haqqu, dan tak kala datang kepada mereka itu oleh kebenaran. Kebenaran datang dah. Wahyu pun datang, Rasulullah pun datang, keterangan pun datang sekali. Itu mana al-haqqu di situ. Yang kata lagu mana pula puak-puak ni? Puak hak duk pe'ehuduh tadi tu. Hak Tuhan wi nikmat kepada dia, wi amar kepada dia, wi rezeki kepada dia, wi pangkat kepada dia, wi anak kepada dia, wi harta benda kepada dia. Dia kata guna. Semua tu Tuhan belaka beri. Tapi dia kata guna terhadap Tuhan, terhadap Rasul Tuhan dan kebenaran. Qalu, kata mereka itu, manhum. Qalu di sini wawul jamaah tu siapa? Yakni musyrikun Makkah. Pak musyrikun Mekah. Sebagai tayangan gambar yang awal-awal masa turunnya wahyu ketika Nabi kita dah hidup lagi, mereka ini hak kena mula-mula. Dia kata, dia sebut, dia kecek dengan mulut dia. Qalu hadza ining. Hadza di ismul isyarah. Isim isyarat mana musyarah ilaih? Hak ia tunjuk tadi. Ini gapo ining? Yani al-haqqu tadi. Kebenaran tadi. Sama ada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dan diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan keterangan yang Nabi itu bawa mari sekali dengan diri dia. Dia kata haza ini ni. Dia yakin mereka ini kata Qur'an hak Nabi Muhammad wahyu ni wahyu Tuhan. Dia tahu. Sebab apa dia boleh tahu? Rusia apa dia boleh tahu? Karena mereka ni ahli ilmu. Tapi dengan sebab politik dia balik belakang. Dengan sebab habuan dia balik belakang. Dengan sebab tujuan tak molek dia balik belakang. Dengan sebab berparti dia balik belakang, dia tak boleh nak terima kebenaran. Hanya gitu ya manusia kita. Mulut dia, fikiran dia, gerak-geri dia pergi dengan apa nama? Pergi dengan perkara kita sebut tadi. Quraisy. Sebab itulah kita duk ngaji hadiah ni, hak Tuhan ada waktu turun oleh Quran ada sebut hadiah ni supaya kita tak jadi dia. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru. Hei orang yang beriman, jangan jadi sebagaimana orang yang tak beriman. Salah satu rupanya ni, hak Tuhan ada ayat hakurih ni. Untuk nak jaga diri kita, tak kira saya sendiri dan pendengar seluruh, tak kira siapa-siapa. Tak dikecualikan, bukan mana kita duk mengajar, kita tak masuk ayat tu dak, kita mengajar ya. Kita kena duk tahan juga, duk sabar juga, kena bawa pendirian, bawa agama sampai kat jumpa dengan Tuhan juga supaya ya. Itu cara yang kita nak faham. Dia kata, qalu haza. Haza apa? Sihrun mubin. Allah. Ini haza sihrun. Ini sihir. Ya yakin kata hak Nabi Muhammad hari itu bukan sihir. Hak apa? Kerana Nabi Muhammad cabar. Fa illam apa nama? Qul fa'tu bi suratin min mithlihi. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kata olehmu ya Rasulullah, kepada musyrikun ada depanmu tu, ada rayak dengan mulut dia, kerah. Salah kata-kata dengan mulut, menyalahi apa yang dalam pegangnya dia. Lagu mana? Menyalahi apa yang dia pegang dalam dia. Lagu mana jadi? Salah kata, dia kata sungguh dengan mulut. Tak mengaku dengan mulut. Tapi dalam tu mengaku dah. Tapi Islam kita, kalau mengaku pasal tu, dalam saja, akan tetapi tak ikrar dengan lidah. Di sisi Islam yang benar, tak terima iman dia. Tak terima. Sebab iman, dia kena betul-betul.
Pasti kena betul-betul. Ini bab ittifaq di kalangan ulama Islam kita. Yang duduk di atas manhajun nubuwah, manhaj ahli sunnati wal jamaah semenjak dulu sampai sekarang. Ahli sunnati wal jamaah zaman Nabi zaman sahabat, bukan zaman tabi'in, atba'it tabi'in bukan zaman kurun ke-4 ke-5 ni, bukan. Ya ada kepala dia. Ada ketua dia. Je dah. Lagi bab insya-Allah taala kita akan menjelaskan di tempat yang lain di sini. Lalu mereka ini kata lagu mana? Hadza sihr. Ini sihir. Sihir. Lalu Tuhan suruh Nabi kata qul fa'tu bi suratin min mislihi. Wari satu surah supaya ayat Quran ni. Wari satu surah. Sekarang tu wada'u syuhada'akum min dunillah. Bawalah datang pia-pia pun di kalangan jin ke, manusia ke, tukar syair ke, gapo pun hak mu berasa kata boleh buat, bawa datang. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau mu tu benar sungguh. Kalau mu tu benar sungguh. Lalu Tuhan kata fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin, itu sehingga akhir ayat mereka tak kuasa nak bagi. Dalil kata mereka itu tahu kata ini bukannya kalam Muhammad, bukan kalam orang tu orang ni, bukan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala wa taqaddasat asma'u. Tapi dengan sebab dia ada habuai perkara tadi, ada tujuan perkara tadi, ada politik yang tertentu, ada parti yang tertentu duduk di belakang dia, tak boleh nak terima benar-benar. Tak boleh nak terima benar-benar. Sehingga sanggup kata hadza sihr. Ini sihir. Allah. Kalaulah ini sihir sungguh, Quran ni sihir sungguh, tak ada kau di kalangan kamu seorang mana-mana di kalangan orang alim di sisi kamu nak membatalkan sihir boleh? Tak ada langsung. Boleh makul. Boleh makan dengan akal. Tak boleh. Ya kena ada dalam negeri Mekah zaman tu dan semua Jaziratul Arab ni kena ada orang yang kuasa bantah sihir. Kena ada. Tak ada langsung. Tak boleh jadi. Akal tak makan. Sebab kita kata pergi pada orang ni, doktor ni, nak puabat, ya tak kuasa. Alih, lain. Ya kena ada. Ya tak boleh kata nak tak ada. Ya gitu cara. Lalu, apabila dia habis daripada hujah, habis daripada perkataan dia umpama tu, wa inna bihi kafirun. Ni hak sungguh. Dan sesungguhnya puak kami semua ni dengan kebenaran, dengan wahyu Tuhan, dengan Nabi Muhammad SAW dan keterangan, kami kufur. Apa makna kufur? Kami tak mau nak beriman, nak tunduk, nak patuh, nak pakai, nak beriman. Tak tasih. Ada arah. Ni dia. Kebenaran ni ada sini ya. Tak ada banyak kali kebenaran. Wa inna bihi kafirun. Lagu mana pun kami nak turut. Hak kami. Muhammad nak wari apa? Warilah. Wahyu Tuhan nak dengar sedap setara mana? Puak dia ni, puak kafir Quraisy ni. Masa Nabi duduk semayang malam-malam ni pakak pergi duduk dengar suara Nabi baca Quran. Nak ayat kata apa tu? Nak ayat kata dia suka kepada benar-benar. Kalau zaman kita, kalau kita nak misal, nak orang pakat dengar telefon. Dengar dalam telefon ni, hak demo tu duduk mengajar, hak benar tu duduk dengar. Tapi nak terima tak boleh. Hak apa? Kerana benda-benda tak ada. Misal kata. Kalau zaman kita, hak zaman dulu, zaman kita. Zaman dulu, zaman sekarang ni, ada telefon, ada dengan internet, ada dengan apa, ada ke? Zaman dulu, you pergi dalam masa gelak-gelak gitu, duduk dengar. Sehingga Nabi baca ayat sajdah, you sujud sekali. Tak tahu. Sujud sekali. Bukan makna kata duk dengar tak ada perhati. Dengar, perhati dan reti. Apabila Nabi sapa ayat sajdah, dia sujud sekali. Tetapi tak boleh nak terima benar-benar. Inna wa inna. Mari dengan inna, takkid. Dan sesungguhnya puak kami ni, bihi dengannya, dengan al-haq tadi itu, kafirun. Kami kufur. Apa makna kufur di sini? Jahidun. Engkar.
Allah, engkau benar-benar ni setengah-setengah kata, kalau katok sampai mati, pokok tak ikut jalan Muhammad. Allah. Tengok molek dulu. Renung molek dulu. Kok kami ramah, kami boleh pegang Masjid Haram, Kaabah duduk dalam tangan kami. Ha? Apa lagi? Anak koci Kaabah duduk di tangan puak kami. Kami nak ikut buat puak Muhammad. Ni ada belaka, Yahudah belaka tu. Ning adalah wa inna bihi kafirun. Takut. Terkadang kita tahu benar-benar tapi nak ikut tak boleh. Ada kena dek teh di perkara tadi. Teh di politik. Main politik ni boleh main, tapi main untuk nak jaga kat agama. Bukan mainnya politik untuk nak mempolitikkan sahaja dengan tak ada tujuan hak lain. Tak. Politik itu salah satu daripada agama, tapi main dia untuk nak jaga agama. Ni kita main politik, kita ilgakkan, tinggalkan agama, tak boleh hurai agama, tak boleh menyata agama, tak boleh tu, tak boleh ni. Apa? Ya bukan lagu tu. Tak kira lah bak gapo-gapo apa. Nak berparti boleh, tak ada masalah. Nak berparti untuk nak jama'i tu tolong ni, kita nak satu situ satu, boleh, tak ada masalah. Tapi siapa berparti sehingga kita tak boleh untuk ikut benar-benar, bukan dia lagu tu. Ini menyakit kurih dulu ni, dia pasti parti belakang ni. Dia parti dia tak boleh. Tak boleh dengan Muhammad. Tak boleh. Kalau mari di Muhammad betul secara mana pun kita kena kata salah. Ni tak boleh lagu tu. Ya bukan ada lagu tu. Tuhan tak aku lagu tu. Maka Tuhan ada rakyat ni, Tuhan nak uwi kita itu orang Islam kat tangan. Jangan lagu ni. Kalau kita masuk juga istighfar, taubat lah. Tubik lah, jangan duduk istighfar, taubat, tubik mana kata? Jakuh kaki tubik. Jangan duduk situ. Binasa. Tak boleh. Lalu dia kacau lagi nak royak. Di sini. Di sini. Ayat yang ke-31 ni, hak ning. Hak ning, hak makna kata, inti yang mereka itu duk PA je dah. Ada PA. Mana kata dia tak suka. Tak boleh nak terima. Gini. Wa qalu, dan kata mereka itu. Tadi qalu dah. Kata dah. Ya pasal mulut kita ni ya guna tak kena lagu ni ya punah juga. Duk guna mulut tak kena lagu. Kalau guna mulut kena lagu ni ya dapat kebaikan. Kalimatut tayyibah. Nampak tu dah? Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salihu yarfa'u. Kalimah tayyibah, suruh dengan baik, tegah daripada perkara yang jahat, mengajar pada ajaran Islam sebagainya, supaya orang itu beriman, orang itu ada makam ihsan. Hak tu tak apa, tak ada masalah. Tapi hak tosenya dok guna benda pesen-pesen ni. Ni sahih demon. Nampak tu? Demon ni tak boleh main dengan dia sahih. Gi wak main-main, wak dengar-dengar dia ni terkadang tak sewa dengar mula lagi Nabi Muhammad. Sebab tu cara tak sewa dengar ni, dia tak boleh pakai dia kata. Dengar, mikir. Okey, tak ada masalah. Tok guru hak molek sekali, dengar demo tu. Siapa kira tengok. Kita mengaji hak kita pergi molek. Tak usah takut kalau kita benar sungguh kak. Ni pasal duk kurih ni duk cemar. Muhammad ni orang tak gitu. Muhammad ni tok sihir. Muhammad orang tak sempurna akal. Muhammad orang pecah belah. Muhammad gitu, Muhammad gini. Membawa kepada manusia tadi itu jadi wahwih daripada benar-benar. Satu tangga lah, satu kelas tu. 2, 3 tak ada lah benda tu. Ya orang kita ni ya kau duk mengaji ya kau tahu kau cidik. Lalu kata, waqalu, dan kata mereka itu musyrikun Quraisy. Kata di sini ni, katanya ahli tafsir, kal mu'taridina 'ala alladhina anzalahu Allah ta'ala wa taqaddas. Kal mu'taridin 'ala alladhi anzalahu ta'ala wa taqaddas. Makna kan? Perkataan ni seolah kata-kata nak mu'iktiradkan. Kalimah i'tirad ni seolah kan? I'tirad ni seolah tak nak potong. Kalau bahasa manusia agak walillahil mathalul a'la, potong angin. Orang kita ni nak cakap gapo-gapo jadi potong angin orang, tak boleh. Orang beci.
Duklah kita nak jadi pangkat mana-mana, kalau kita duk di mana tempat di dunia ni, kalau kita calon diri kita menjadikan orang suka potong angin orang ni tak naik. Duk mana-mana pun tak naik. Quraisy ni gi potong angin. Seolah kata gi i'tirad di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala buat turun mari. Seolah kata Tuhan ni pilih Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai rasul yang Tuhan nak turun wahyu di atas dia. Dia kata dengan lisan dia itu, lisanul hal dia kata, seolah Allah kata, "Hei Tuhan, tak layak ni buat turun Quran atas Muhammad ni. Muhammad ni pangkat itu dah tinggi kali." Salah gitu. Lisanul hal, lisanul maqal, dua-dua ni sambung molek sini. Jadi sekali selalu dah di sini. Katakan, laula nuzzila hadzal Quran. Ya kena Quran, tengok. Mungkin tak kena musyrikun ni. Quraisy ni ya kena Quran ni. Ini sebab tu ya sedap tu kita apabila kita baca hak Tuhan duk royak tu, balik Quraisy ni bukan jahil kelu dak. Ya ada ilmu. Hak balik wahyu Nabi ni pun ahli ilmu juga. Jadi ilmu sama ilmu apabila ia tepuh, walaupun ni al-haq walaupun ni batil, ia dapat pengajaran daripada kita. Hak dok bimbangnya kita ahli ilmu. Hak ni bukan ahli ilmu, walaupun dok di atas kebatilan tetapi bukan ahli ilmu. Rugi, tak ada tubik natijah. Orang yang ada ahli ilmu walaupun dia nak bawa benda tak benar tapi dia ahli ilmu. Kita nak bawa benda benar tapi kita juga ahli ilmu. Apabila ada becek, ia tubik natijah. Lagu mana? Tengok dia kata. Laula nuzzila hadzal Quran. Kalau eloknya Quran ni diturunkan ala rajulin minal qaryataini azim. Di atas seorang yang besar, yang pangkat tinggi di sisi pandangan mata kaca puak kita semua ni minal qaryatain. Apa qaryatain di situ? Dikandaki di antara Mekah dengan Taif. Sebab Mekah dengan Taif ni apabila orang duk biasa duk Mekah, duk di ngaji di Mekah ataupun duk pakai umur sana, kerja sana, dia tahu. Ada jarak di antara dua tu. Soalan di pertengahan tu. Di antara tengah tu ada pembesar-pembesar duduk. Kawasan di antara Mekah dengan Taif tu, kawasan tu ada pembesar-pembesar Quraisy. Yang Quraisy itu aku dengan keilmuan dia, dengan pangkat ketinggian dia, dengan bijaksana dia, dengan gapo semua cukup lengkap orang duduk di kawasan itu. Lalu dia kata kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, seolah kata dia nak bantahkan apa yang Nabi Muhammad baca kepada mereka daripada kalam Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, laula nuzzila hadzal Quran. Dia panggil Quran. Quraisy ni panggil Quran ni Quran. Dia tak panggil hak lain. Tadi dia kata hadza sihrun. Ini sihir. Tiba-tiba apabila dia kecek dengan tak khabar, dia kata ini Quran. Tengok. Sebab itulah orang apabila tak betul, kita dengar jadi molek, dia akan sebut juga perkataan betul di atas lidah dia. Dia tak pernah ada bimbang situ. Kecek dengan molek. Jangan duk naik suara lah sini, kecek dengan molek. Nabi Muhammad baca ayat Quran. Dia pun dengar ayat Quran. Dia bantah hak Nabi Muhammad. Tiba-tiba yajri al-haq ala lisanihim. Berlakunya kebenaran di atas lidah mereka. Dia kata kana? Dia kata kana? Laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin, di atas rajul. Kalimah rajul di sini mari dengan isim nakirah. Cuba kita perhati dalam Quran tu mari dengan isim apa? Mari dengan isim nakirah. Tak kata ala rajul, ala rajulin, di atas seorang lelaki. Orang lelaki di sini khilaf di kalangan ahli tafsir, tapi khilaf yang boleh kita capus sekali. Katanya Abdullah bin Abbas dan Ikrimah dan Muhammad ibnu Ka'b dan Qatadah Suddi dan Ibnu Zaid, bukan seorang lah kalangan ahli tafsir semenjak sahabat tabi'in atba'it tabi'in, mereka itu kena rajulin di situ tu orang panggil isim nakirah maksudah di situ tu makna kan? Mana dikandaki dengan Al-Walid ibn al-Mughirah. Walid ibn al-Mughirah, ayah pada Khalid bin Walid, ayah dia. Hak ning salah kata orang Quraisy aku dengan ilmu dia.
dan Urwah ibni Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah anak Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah anak Mas'ud Ats-Tsaqafi. Fa Tsaqafi ni fa Quraisy. Maaf, fa Taif hadda di Taif. Hadda di Taif. Itu yang dimaksudkan ala rajulin minal qaryataini azim, daripada dua negeri, iaitu Mekah dengan Taif. Orang dek celah tu dek tengah tu dia hak maksud dengan rajulin di sini iaitu Al-Walid ibn al-Mughirah dengan Urwah anak Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ats-Tsaqafi. Itu maknanya. Lalu katanya setengah daripada ulama yang lain seumpama riwayat hak yang lain, dia kata dikandaki di situ Utbah Ibn Rabi'ah. Satu riwayat daripada Abdullah bin Abbas, dia kata kena rajulin di sini kena pada Utbah anak Rabi'ah. Dia ni salah satu dari pembesar Quraisy yang dikandaki di situ. Walaupun begitu, tokoh ulama kita yang kata wa anna dhahirahum wa anna muradahum rajulun kabirun min ayyi baldatain kan. Maksud di situ dengan rajulin itu kena kepada seorang yang pangkat tinggi yang ada di antara negeri Mekah dengan negeri Taif. Tak ada jadi khilaf. Salah kata tak boleh nak terimalah situ. Apabila mereka itu i'tirad, membantahkan akan firman Allah Subhanahu wa taala hak Nabi baca kepada mereka, mereka kata layak kok mana turun di atas Muhammad, sedangkan Muhammad ni bukan orang siapa pangkat tinggi pun di sisi puak-puak penduduk kami, pandangan kami dan sebagainya, selayaknya turun di atas Walid ibn al-Mughirah ataupun di atas Utbah anak Rabi'ah ataupun di atas Urwah anak Mas'ud Ats-Tsaqafi dan sebagainya. Allah Ta'ala bantahkan perkataan dia balik, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung pada pengajian yang lagi akan datang. Biiznillahi ta'ala. Cerita ni tak habis lagi. Tengok Tuhan nak buat lagu mana, nak royak kepada orang beriman ni, gapo kita boleh daripada kisah ini, boleh daripada pengajaran ini, nak tambah iman kita macam mana, insya-Allah kita ikuti bersama dalam pengajian tafsir kita pada hisah yang lagi akan datang. Pada pagi ni sekadanglah sahaja dulu. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan membukakan hati kita, boleh menerimakan isi kandungan Quran wahyu Tuhan kita, supaya kita itu dapat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Marilah kita membantukan pengajian kita, majlis kita dengan doa, dengan tenaga, dengan harta benda, supaya kita dapat selamat dunia dan akhirat. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.